بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan tuan-tuan untuk berada bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan kitab tasawuf, iaitu tajuk yang kita sedang bincang 7 anggota zahir, iaitu cara untuk kita jaga 7 anggota zahir. Itu tajuk yang paling basic di dalam kitab tasawuf. Tajuk yang kedua dan ketiga kita akan bincang, iaitu tajuk yang kedua 10 sifat mazmumah yang mesti kita tahu, yang mesti kita kenal untuk pastikan hati kita bersih daripada 10 sifat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan topik yang ketiga 10 sifat mahmudah yang perlu kita ada dalam hati kita, yang perlu kita beramal. Jadi kok mana pun tuan-tuan wajib untuk kita belajar sehingga kita faham, barulah kita sempurna amalan kita di dalam bidang tasawuf. Kerana kalau kita tak kenal sifat mazmumah, mana mungkin untuk kita elakkan, mana mungkin untuk kita lawan sifat itu supaya dia tidak berada ataupun tidak bersifat di dalam hati kita. Kita tak kenal yang kata takabur itu apa dia. Kita tak kenal yang kata riak itu apa dia. Dan kita tak tahu bagaimana nak hukum ataupun nak scan hati kita ini riak ataupun tidak, takabur ataupun tidak. Jadi ilmu inilah yang kita kena kuasai untuk kita boleh scan diri kita ini ada ataupun tidak penyakit yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti takabur, seperti riak, seperti sum'ah. Sum'ah ni gila jawatan, itu pun haram. Walaupun dia sampai ke mati tak ada jawatan, tapi gila jawatan daripada berpuluh-puluh tahun sampai mati tak ada jawatan, tetap haram. Ada seorang lagi, dia tidak ada penyakit gila jawatan, tapi orang beri jawatan sampai ke mati. Itu ada pahala. Kerana jawatan ini, dia kalau kena cara, dia boleh jadikan dia sebagai peluang untuk kita create pahala. Dan kalau tak kena gaya, dia menjadi musibah kepada kita. Baik, kita terus sambung tuan-tuan muka surat 7. Muka surat 7. Dalil yang ketiga. Dalil yang kedua. Tak silap yang kedua. Inna nazarah, kan? Dalil yang kedua. Dia ada 3 dalil yang disebut oleh penulis kita berkaitan dengan cara untuk kita jaga mata kita. Jadi tajuk pertama kita baru duduk tajuk pertama, cara untuk kita jaga mata. Dia ada 7 semua. Jadi cara untuk jaga mata, kita tahu dah konsep dia tuan-tuan. Cara untuk jaga anggota zahir ni konsep sama saja. Iaitu kita kena tahu perkara yang haram supaya kita boleh tinggal. Dan kita kena tahu perkara makruh. Dan kita apabila kita tahu perkara haram, perkara makruh, kita tinggalkan. Itu maksud jaga. Cara nak jaga mata, kita kena tahu perkara yang diharamkan melihat, benda apa yang haram tengok, benda apa yang makruh tengok, supaya kita tak lihat perkara haram. Dalam masa yang sama, cara jaga mata ini, kita menggunakan mata kita ini untuk melihat perkara yang wajib dan sunat. Itu cara ataupun paling konsep menjaga
mata ataupun menjaga tujuh anggota zahir. Sebab itulah kata ulama tuan-tuan, nak jaga anggota zahir tujuh ini, dia memerlukan kepada dua ilmu. Pertamanya ilmu usuluddin, yang kedua ilmu syariat. Pertamanya ilmu mengenal Tuhan, yang keduanya ilmu untuk mengetahui tata cara berkaitan dengan kehidupan dia, itu dipanggil syariat. Sebab dia tak akan lari daripada ilmu syariat. Kita nak tahu perkara haram, makruh, wajib, sunat, itu ilmu syariat. Sebab tu dalam kitab kita ini, kitab tasawuf, dia menggabungkan ilmu syariat dan juga ilmu zahir tasawuf. Dia panggil ilmu syariat, dia panggil, bukan hakikat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yang kedua. Sebelum daripada ni, Nabi atas tu, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Itu kita dah baca. Sambung malam ni, innan nazara ila mahasinil mar'ah. Dia bincang tentang, tuan-puan, tentang keperluan, kepentingan untuk kita jaga mata kita. Ni Nabi dah sebut kenapa bahaya sangat, kesan kalau tak jaga mata. Innan nazara ila mahasinil mar'ah. Kau dah baca dah? Dah kan? Tu rasa macam biasa. Likulli, okey. Tu rasa macam baca dah. Okey. Tak apa. Baca sekali lagi, jadi lambat habis. Lambat habis kita. Okey, kita terus ke bawah tu, bawah. Hadis yang ke ataupun dalil yang ketiga, Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani Adam hadzuhu minaz zina fal aynani tazniyani wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu war rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal fammu yazni wa zinahu at-taqbil wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju au yukadzibuhu. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Bahagian ni maknanya peluang untuk dia melakukan zina. Ada potensi, ada peluang dan risiko untuk dia melakukan zina. Setiap manusia ini ada peluang untuk dia melakukan zina. Ini perlu kepada ilmu syariat. Maka dua mata itu berzina keduanya. Ini zina dari sudut bahasa. Bukan zina dari sudut syariat. Zina dengan erti kata apa? Erti kata pada bahasanya melakukan perkara yang diharamkan. Mata ni dia melakukan perkara yang diharamkan. Dipanggil mata berzina. Adapun zina yang sebenar menurut istilah syarak, istilah fuqaha, zina dengan makna wati. Zina yang haram dengan makna wati haram. Wati ni ada 3 jenis. Ada wati yang halal, yang keduanya ada wati yang haram, dan yang ketiganya ada wati yang tidak haram dan tidak halal. Ada 3 jenis wati. Yang pertama wati yang halal, iaitu wati ataupun jima melalui akad yang sah. Sama ada akad itu akad pernikahan isteri dia yang sah, ataupun akad jual beli hamba. Kalaulah dia beli hamba dan hamba itu bukan milik orang, bukan isteri orang, maka hamba itu menjadi milik total dia. Sah untuk dia wati hamba. Yang kedua dipanggil wati yang haram. Wati yang haram ini iaitu wati ataupun jima
tidak melalui ikatan yang sah. Dipanggil apa? Dipanggil zina. Ini dipanggil zina menurut istilah syarak. Dan yang ketiganya dipanggil wati yang tidak haram dan juga tidak halal. Halal pun tidak, haram pun tidak. Nama dia ialah wati syubhah. Wati syubhah ini wati yang tersalah nisbah orang yang mewati, bukan nisbah perempuan yang kena wati. Nisbah tersalah ini diambil kira di sisi syariat. Adakah orang yang kena wati? Tidak. Nisbah pewati, yakni lelaki yang menjimak secara tersalah, yang disangkakan isterinya, tiba-tiba bukan isteri dia. Maka status jima itu adakah zina? Tidak. Itu dinamakan wati syubhah yang tidak halal dan juga tidak haram. Tak berdosa dia. Kalau dapat anak itu diiktiraf. Anak itu dikira anak wati syubhah. Itu dipanggil anak wati syubhah. Dibinkan kepada orang yang tersalah wati. Jadi 3 wati itu tuan-tuan, yang kita nak refer ini ialah wati yang dipanggil wati yang haram, iaitu zina. Tiba-tiba kita bertemu dengan istilah zina di sini. Ini zina menurut bahasa. Tu. Maka dua mata itu berzina, keduanya kedua mata. Dengan maksud mata melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan zina keduanya kedua mata itu memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Tiada harus ni haram. Dia memandang kepada perkara haram, maka mata dia berzina. Tengok aurah perempuan, tengok aurah lelaki, maka dia anggap mata dia melakukan zina di sisi Allah Ta'ala. Yang ini mata dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sama dengan zina. Sama dari sudut apa? Bukan sama dari sudut perbuatan. Jimak dengan tengok lain. Tapi sama dari sudut hukum. Jimak yang bukan isteri kita, statusnya haram. Memandang bukan isteri kita, haram. Itu dia panggil persamaan itu pada hukum, menyebabkan Allah, Nabi guna nak menakutkan kita, nak cerita besarnya, sehingga Nabi guna zina. Mata berzina, iaitu memandang aurah orang lain. Maka nak tahu ni tuan-tuan, orang yang boleh pandang tak boleh pandang, memang kena belajar ilmu syariah, ilmu fiqh. Sebab tu penting ilmu 3 ni. Dia bagi tiga sendi ilmu. Ilmu usuluddin kena Tuhan, ilmu fiqh kena sistem hidup kita, syariah. Perundangan hidup kena belajar fiqh. Tahu apa yang haram tengok, apa yang makruh tengok. Dan ketiganya ialah cara untuk jaga hati kita. Ilmu syariah, ilmu tasawuf. 3 inilah sebagai tunjan di dalam agama kita. Yang lain itu dipanggil ilmu-ilmu sebagai support ataupun sebagai menguatkan. Dipanggil ilmu yang termasuk dalam fardu kifayah. Apa lagi? Dan kedua tangan itu berzina, keduanya kedua tangan. Dan zina keduanya kedua tangan menyentuh. Di sini dia buat menampar. Menampar dengan mana? Menyentuh. Menyentuh akan yang dilarang menamparnya. Menyentuh akan perkara yang dilarang menamparnya, yang menyentuhnya. Dia bersentuhan dengan kulit, sesama kulit yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nak kena tahu, siapa boleh kita bersentuh kulit dengan kulit? Siapa yang kita boleh bersalam? Kerana kalaulah orang yang diharamkan bersalam, kita sentuh juga, maka dianggap sentuhan itu dianggap sentuhan seperti zina, yakni tangan berzina. Dengan makna tangan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi nak tahu ni tuan-tuan, kena refer tajuk khusus dia, kena tahu 18 jenis orang yang diharamkan. Kalau tahu 18, selain 18 semuanya kita haram sentuh. 18 jenis mahram kita. Orang yang boleh sentuh, haram kahwin, sentuh tak batal wuduk. Yang ni 18 sahaja. Di dalam sistem syariat Nabi kita. Nabi-Nabi sebelum lain sistem dia. Dia sistem berbeza. Jadi syariat Nabi kita, dia menharamkan 18 jenis yang asah 18 ni. 18 jenis perempuan yang dinamakan sebagai mahram.
Maka apabila kita tahu 18 mahram kita, selain daripada tu haram kita sentuh. Sepupu tak boleh bersalam. Anak saudara isteri kita tak boleh bersalam. Kenapa? Kerana bukan mahram kita. Itu mahram isteri. Bapa saudara kita. Bapa saudara kita boleh. Tetapi isteri bapa saudara kita tak boleh. Kerana dia bukan mahram kita. Dia tidak ada kaitan dengan kita. Hanya kaitan dengan isteri kepada bapa saudara kita. Nak tahu itu kena tengok dalam kitab muamalah munakahat. Dan anggota yang ketiga, dan kedua kaki berzina keduanya kedua kaki. Dan zina keduanya kedua kaki itu berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya. Kalau tadi sentuhan yang haram, ada sentuhan yang berpahala. Sentuh kitab dapat pahala, sentuh Quran dapat pahala, tengok Quran dapat pahala, tengok kitab dapat pahala. Banyak sentuh-sentuhan yang dapat pahala. Sentuh ibu kita, anak bapa kita, tolong. Apa saja melibatkan sentuhan, perbuatan yang melibatkan sentuhan. Ada dapat pahala. Sentuh isteri dapat pahala. Tolong urut bapa kita dapat pahala. Tolong ibu kita dapat pahala. Sentuhan yang melibatkan sentuhan. Itu. Dan kaki pula. Dan bermula. Dan zina keduanya kedua kaki tu berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya. Kalau tempat tu haram, maka kita berjalan ke tempat itu juga haram. Mana contoh tuan-puan? Kalau tempat perkumpulan orang yang sedang melakukan perkara yang haram, tempat perkumpulan orang yang sedang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini orang dia panggil perbuatan haram ni, dalam istilah syarak dia panggil maksiatun, maksiat. Maksiat ni umum. Perkara yang haram dipanggil maksiat. Contoh apa? Contoh orang duk mengumpat, duk sembang 2-3 jam mengumpat. Maka perjalanan kita nak ke tempat dia, nak join sekali itu, setiap langkah kita direkodkan haram, haram, haram. Duduk pula, duduk yang haram. Dengar perkataan yang haram. Tu banyak anggota kita akan melakukan haram. Melangkah pun haram, duduk pula, dengar pun haram. Kenapa? Dengar orang yang sedang mengumpat. Kerana hukum mengumpat itu dosa besar. Kalau dosa kecil pun haram, apatah lagi dosa besar. Bahkan kalau orang mengumpat saja kita tak mampu nak cegah dia, wajib kita keluar daripada kumpulan tersebut. Duduk join tuan-puan kedai mengetai, kedai mamak, kawan kita je ni suka meriwayatkan, suka dia bersembang. Bukan pasal diri dia boleh tahanlah duk cerita pasal diri dia. Ni tak cerita pasal orang lain. Dia mula buka cerita orang lain, kita kata tak payahlah kita sembang pasal kita saja. Dia tak dengar, buka juga. Kawan tu begini, kawan tu begini. Mengumpat. Tapi kena tahulah mengumpat tu apa dia. Kena tengok takrif mengumpat. InsyaAllah akan datang. Dalam kitab kita ni jelas. Dia bagi makna mengumpat. Ada 2 makna. Kita tahu ni mengumpat ni haram. Kita cegah dia tak dengar juga. Wajib bukan sunat. Wajib kita tinggalkan tempat itu. Wajib kita beredah. Kenapa? Kerana kita tak mampu nak cegah kita berada di tempat tersebut. Tu. Nak pergi itu pun haram. Kalau kita tahu tempat tu tempat yang memang mengumpat, hawa-hawa lagi haram. Melainkan tempat yang kita pergi, kita ada kuasa untuk cegah dia dengar kita. Boleh. Tak haram kita berjalan ke tempat tempat pengumpatan. Dalam kitab fiqh cerita tuan-tuan, kalau tempat mengumpat ni, tempat ni yang tak haram kita pergi begok. Asal begok tengah jalan ni haram. Begok bawah pokok ni, kalau pokok ada buah, ada yang haram, ada yang makruh. Kalau buah orang kutik, haram. Kalau buah tapi orang tak kutik, jarang kutik, makruh. Sebab apa? Sebab terkadang walaupun apabila ada buah saja, kadang-kadang orang pergi kutik. Walaupun tak ada orang kutik, itu makruh. Tapi kalau buah yang memang ada orang ambil, haram. Begok tak kambuh lah. Dia orang dulu kan, dia dulu cerita dulu, hari ni tak ada dah begok merata ni. Sebab tandah bergerak, tandah dalam rumah. Dulu ni tandah bergerak.
Dia pakai cangkul je tandas dulu. Ni hebat dah pakai cangkul tu. Hak tandas tak ada cangkul. Memang dia pergi ikut tandas bergerak betul. Ikut dah dia hantar di mana saja. Tak kambuh pun. Tu cerita, sebab tu ada dalam kitab. Dalam Sulam Muslimin pun ada. Cerita apa hukum berak bawah pokok. Dan apa hukum berak di jalanan. Berak di tepi jalan. Ada juga orang perangai tak apa cantik. Tepi jalan dia berak. Standard lembu dia pun. Tapi kalau tempat tu mengumpak, boleh berak bawah meja tu. Ni tempat ni memang mengumpak ni. Tak ada kerja lain puak ni. Lepas order air. Habis air, 2 jam habis air. Tak habis mengumpak lagi. Tu boleh berak atas meja. Jangan bawa berak bawah meja. Atas meja tu. Tu cara nak cegah. Dan mulut pula. Dan bermula mulut itu berzina ia mulut. Ni mulut bukan lidah. Lidah mengumpat. Ini mulut. Lidah dengan mulut lain. Sebab tu jangan kata bercakap apa. Dia bercakap lah, mulut tak sakit. Mulut lain. Mulut sakit dia boleh bercakap. Sebab bercakap dengan lidah. Ini cerita mulut. Dan bermula mulut itu berzina ia mulut. Dan zinanya mulut. Mengucup akan yang tiada halal dikucup. Mengucup ni cium. Dia mencium akan perkara yang tiada halal dikucup. Dia mencium barang-barang yang haram dicium. Tadi sentuh barang yang haram. Sentuh bukan mahram, sentuh barang orang. Sentuh barang orang tak boleh juga. Dan bermula hati itu berkehendak ia hati. Dan mencita-cita ia hati. Mencita-cita ia hati. Yang ini perkara yang dia impikan tu. Dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj. Dengan bahawa mengerja ia akan zina itu. Ini cerita apa? Hati dia ini imagine perkara-perkara yang dia nak. Apabila hati dia imagine, impikan perkara yang dia nak, maka terus dia buat. Dengan bahawa mengerja ia akan zina itu. Semua perkara zina tu. Dia rasa nak sentuh, dia sentuh. Dia rasa nak pegang, dia pegang. Tu. Dia rasa nak berjalan, dia berjalan. Tu. Ataupun mendusta ia akan dia. Jadi hati ini dia membenar, iaitu buat, ataupun mendustakan ia akan dia. Dengan bahawa apa? Dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Hati jugalah, hati inilah yang akan kontrol anggota kita. Hati inilah apabila terasa hati ini nak sentuh, terasa hati nak pandang, terasa hati nak dengar perkara, lalu hati ini follow, tak cegah, tak halang, tak lawan, terus jadi. Tetapi kalau hati kita ini kuat, dengan makna apa? Dengan makna kita ada ilmunya, ada kekuatan, Allah beri taufiknya, kekuatan, dia mampu lawan. Rasa nak pandang benda haram, lawan. Rasa nak sentuh, lawan. Rasa nak bercakap benda haram, lawan. Rasa nak dengar benda haram, benda sedap, haram, lawan. Tu. Hati kita memainkan peranan untuk follow keinginan kita, keinginan nafsu kita, ataupun lawan keinginan nafsu kita. Jadi kata kunci dia berada pada hati. Sebab tu hati kena bersih. Dia kena tahu cara untuk bersih hati. Bersih hati ni daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-puan, kita target dia nak bersih hati. Tetapi proses dia kena bersih zahir dulu. Kena tahu cara nak jaga mata dulu. Baru bersih hati. Nak buan bersih dengan makna apa tuan-puan? Dengan makna kita nak kikih buan, kita nak lawan penyakit riak yang kita akan bincang semua ni. Ada 10 penyakit. Riak. Dia rasa dia hebat. Penyakit takabur. Dia rasa dia lebih daripada orang lain. Jadi kesemua tu kita nak buat, mesti melalui proses bersih dulu luar. Jangan buat perkara haram dulu di luar, baru mudah untuk kita untuk bersih hati. Apabila hati bersih daripada sifat yang haram, menyebabkan dia ada kekuatan untuk lawan keinginan yang jahat. Itu penting.
Kenapa kita boleh lawan kekuatan kita? Ada kekuatan. Allah campak dalam hati kita kekuatan untuk lawan keinginan yang jahat. Kerana hati kita bersih. Bersih daripada apa? Daripada sifat ataupun ciri yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Daripada takabur, daripada riya, daripada sum'ah. Lepas tu dia dah mudah untuk beramal, untuk rasa tawaduk. Takabur, lawan dia tawaduk. Buang takabur, ambil tawaduk. Rendah diri. Dia rasa dia ni tak ada apa. Semua Allah Ta'ala bagi. Tu dia panggil rendah diri. Menceritakan, diriwayatkan akan hadis ini oleh Muslim dan Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal, yakni permulaan bagi zina, farah itu dua mata. Jadi hadis ini juga Nabi nak cerita bahawa permulaan kepada zina itu dia bermula daripada pandangan mata dulu. Kalau jaga mata, dia boleh mengelakkan daripada melakukan zina. Daripada mata itulah terdetik hati. Mula detik hati, maka hati kita follow apa yang keinginan dalam hati kita. Menyebabkan kita akan ada action. Jadi action kita itu, action yang negatif itu bermula daripada pandangan mata. Baik, kesimpulan tajuk ni. Kita habiskan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan hendaklah, ni kesimpulan kesemua tuan-tuan. Dia dah tahu, dia dah beritahu. Kita belajar apa dia tuan-tuan. Pertama, dia menerangkan secara umumnya konsep. Dan yang kedua, dia jelas contoh. Dan yang ketiga, ditutup dengan dalil daripada Nabi. Jadi, pertama dia jelas konsep menjaga mata ini, iaitu kita jaga daripada melakukan perkara haram dan perkara makruh. Dalam masa sama, kita gunakan mata ini untuk melakukan perkara yang wajib ataupun sunat. Jadi kita tinggalkan perkara yang ada dosa, kita buat perkara yang boleh mendatangkan pahala. Yang kedua, contoh. Sebab itu cara macam mana nak kena tahu contoh. Apa perkara haram, dia bagi contoh. Perkara yang haram lehat, perkara yang makruh dia tak cerita dalam ni. Makruh dia tak bagi, tak sebut. Dia sebut pertama, dia sebut perkara haram, tengok. Yang keduanya ialah perkara yang sunat dan perkara yang wajib buat. Ada wajib kita tengok, ada sunat kita tengok. Jadi kita buat yang wajib, yang sunat, dan kita tinggalkan yang haram dan yang makruh. Baik, kesimpulan dia nak cerita. Dan hendaklah menilik engkau. Jadi memikir dengan akal. Itu menilik, merenung. Ni dia nak motivate kita supaya kita ada kekuatan untuk kita tinggalkan perkara haram. Dan hendaklah menilik engkau. Hendaklah memikir dan merenung dengan akal kamu. Engkau tu mukallaf. Ini orang yang ditaklifkan hukum syarak. Apa yang dia kena renung dan fikir kepada segala anggota engkau. Kita kena renung tentang 7 anggota kita yang Allah kurniakan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa pekerjaan yang patut ia pekerjaan. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya di akhirat kelak. Jadi, apa yang dia nak renung di sini, kata penulis yang pertamanya, dengan apa pekerjaan, apakah urusan ataupun tujuan yang sepatut ataupun sewajarnya kita buat. Kita kena tahu yang Allah kurniakan kepada kita ni, sebenarnya 7 anggota. Allah berikan telinga, Allah berikan mata, Allah berikan lidah, Allah sediakan perut pada kita, kaki, tangan. Apa tujuan ataupun dia panggil fungsi yang Allah beri ini? Ada fungsi, ada tujuan yang Allah berikan kepada kita ni. Jadi tujuan dia, kita kena sedar bahawa semua 7 anggota ini merupakan modal untuk kita create pahala. Modal kita telinga
modal kita boleh jadikan telinga kita sebagai alat untuk kita create pahala. Dengar perkara yang wajib, dengar perkara yang sunat, dapat pahala. Dengar mutiara ilmu. Kalau ilmu tu standard wajib, dapat pahala wajib. Kalau ilmu standard sunat, dapat pahala sunat. Kalau ilmu standard wajib kifai, dapat pahala wajib kifai. Wajib ni dia ada dua standard. Standard yang paling tinggi tuan-puan ialah dipanggil standard wajib aini. Macam kita ni, standard pertama ni, wajib aini. Setiap mutiara yang kita dengar, direkodkan oleh Allah Ta'ala pahala wajib aini. Tuntum. Sebab tu ulama dulu, dia akan pastikan, dia kerja, memperbanyakkan aktiviti hidup dia, benda-benda yang pahala besar. Sebab tu dia panggil, ulama kita, dia panggil fiqh minded. Apa maksud fiqh minded? Minda fiqh. Minda fiqh ni minda yang tahu cara untuk create pahala. Dan target pahala yang besar. Dia tahu pahala hak mana yang yakin yang besar. Hak mana untung besar, hak mana untung biasa saja, hak mana untung kecil. Tapi dia tapau ke semuanya. Untung besar lagi dia kejar. Untung sederhana pun dia akan ambil. Untung kecil pun dia buat. Ini ulama kita. Kita tak tahu hak mana untung, sebab tu tengok saja. Berlalu tanpa kita buat. Ini ulama fiqh kita, dia orang yang sangat orang panggil pakar berkaitan dengan aktiviti di sisi Allah yang mana keuntungan yang besar. Baik. Kalau jenis ilmu tuan-puan, dia ada 3. Pertamanya, ilmu yang mempunyai keuntungan yang sangat besar yang kita panggil wajib aini, iaitu ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf 3. Yang kedua dipanggil wajib kifai. Wajib juga, besar juga untung, tapi lebih rendah daripada aini, iaitu dipanggil ilmu yang cukup sekiranya orang lain dah tahu, maka tak haram kata kita sekiranya kita tak tahu. Fiqh pun dia ada standard ini, usuluddin pun ada standard ini, tasawuf pun ada. 3 bidang ni pun dia bukan semua. Hak tinggi-tinggi itu dia tak jadi wajib aini. Hak tinggi itu dia panggil wajib kifai. Tafsir hadis, kita belajar tafsir. Kita belajar hadis, kita belajar sirah. Ini termasuk dia panggil wajib kifai. Kalau tidak ada dalam taman kita ni tuan-puan, dalam qaryah kita tidak ada seorang pun yang mahir dalam ilmu sirah ataupun mahir dalam ilmu tafsir, maka haram ke semua satu qaryah. Tetapi satu qaryah, seorang yang boleh dalam ilmu tafsir, mampu ilmunya menolak da'yah sekiranya ada orang yang datang satu kampung menyesatkan dengan ilmu tafsirannya, maka seorang ini boleh bangkit mempertahankan. Maka gugur kefarduan kifai. Itu makna kifai. Seorang saja dalam qaryah itu cukup, dia boleh cover orang lain. Tak haram kata orang lain tak belajar ilmu tafsir. Tetapi kalau standard pertama tadi, dia panggil wajib aini. Wajib aini ni kewajipan ke atas aini setiap individu yang mukallaf. Kalau seorang tu tak belajar 3 ilmu, haram kata diri dia, walaupun orang lain belajar. Dalam qaryah kita tuan-puan, ada 100 orang contoh. 100 orang ini, setiap orang wajib ke atasnya belajar 3 bidang ilmu. Standard pertama. Tak memadai hanya 20 orang sahaja dalam satu surau ini yang datang belajar, tapi 80 orang lagi, 70 orang lagi tak datang belajar, maka haram ke atas dia. Kenapa? Kerana ini standard pertama, aini, yang ini kewajipan setiap individu yang mukallaf. Tu. Dan ada yang ketiganya tuan-puan, dia panggil ilmu sunat. Orang hari ni duk kerja hak sunat ni lah. Apa dia sunat ni? Sunat ni ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang baik, yang boleh merangsang kita untuk melakukan ibadat kepada Allah. Kita panggil ilmu motivasi dan agama. 5 tip untuk khusyuk sembahyang. Mengaji fiqh dak? Ada cerita nak khusyuk sembahyang tuan-puan. Syarat sah sembahyang pun tak tahu nak khusyuk macam mana. Cerita tip tu umum saja. Dia tak cerita syarat sah sembahyang ada 9. Tak cerita. Kalaulah dia tak mendasari ilmu dia, tak akan mampu untuk mengambil kesan kepada ilmu. Dia duk bincang kesan. Khusyuk ini ialah buah kepada apa? Kepada amalan sembahyang kita. Kalaulah dia jaga akar tunjang cantik, insya-Allah buahnya akan cantik. Buah itulah khusyuk. Kerana khusyuk ini anugerah daripada Allah Ta'ala, dia tak boleh nak buat.
Tak boleh dia nak buat pejam mata. Khusyuk, tak boleh. Kerana dia perlukan proses. Orang ini dia bincang kesan, implikasi kepada sembahyang. Bukan dia cerita dasar sembahyang. Dia tak tahu sistem sembahyang ini. Sembahyang dia ada sistem. Dia terbina di atas sistem yang cantik. Dia ada fundamentalnya dan teknikalnya. Kita duk bincang teknikal, kita tinggalkan fundamental. Menyebabkan sampai bila tak akan khusyuk. Dia nak ambil anugerah. Khusyuk itu anugerah Allah Ta'ala. Tak khusyuk tapi betul sembahyang, tak apa. Cuma tak dapat pahala, bonus, pahala khusyuk. Khusyuk ini sunat dalam mazhab kita, bukan wajib. Kalau wajib, haram ke atas sesiapa yang tak khusyuk. Berapa saat saja kita khusyuk. Kadang-kadang berapa minit saja kita khusyuk. Minda kita ini, hati kita ini, dia ingat benda lain banyak ketika solat. Sebab itu khusyuk ini dia sunat dan afdal dalam mazhab kita. Okey, satu. Yang kedua, apa yang kita kena tahu, kena renung. Yang keduanya, anggota kita ini pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Satunya kita kena sedar, 7 anggota ini tujuan dia untuk kita keria pahala. Kita boleh melakukan pahala daripada 7 anggota. Ada tugas dia, ada fungsi dia, 7 anggota. Dan yang keduanya, apa tujuan yang bakal nanti kita akan guna anggota kita ini, kena tahu. Mata inilah yang akan bakal melihat Allah Ta'ala. Tangan inilah yang akan bakal menyentuh segala kenikmatan dalam syurga. Tangan inilah. Maka kita guna tangan ini, kita jaga betul-betul. Mata yang nak guna tengok benda yang paling mulia dan paling besar dalam hidup kita, iaitu tengok Allah Ta'ala. Jangan kita guna pada perkara yang haram. Kerana mata kita ini bakal untuk melihat benda yang paling besar. Iaitu benda yang paling besar pangkat lah, bukan besar diri Allah Ta'ala. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, dah tahu pekerjaan fungsi mata kita ni besar di akhirat kelak, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya. Pada anggota engkau. Dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Kita tahu pekerjaan yang dinanti ini, tujuan yang kita nak tunggu. Bakal kita nak guna mata kita ni, nak tengok benda besar. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Maksudnya, jaga sungguh-sungguh. Itu pelihara yang bersangatan. Engkau jaga betul-betul, jaga sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana bakal mata kita ini bakal akan kita guna pada perkara yang sangat besar. Apabila kita tahu, maka kita kena jaga betul-betul. Bukan jaga biasa-biasa dah. Jaga betul-betul. Jangan menyebabkan kita terlepas pandan perkara yang haram. Maka bermula kaki itu, dia nak cerita, setiap anggota ini bakal kita akan guna untuk apa di akhirat kelak. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya. Dinanti ini diharap, diimpikan baginya, bagi kaki. Akan berjalan di dalam kebun syurga. Nak berjalan di dalam kebun syurga. Syurga ni tuan-puan selalu kita sebut, dia nama bagi satu penempatan, satu lokaliti. Jadi satu penempatan yang Allah tempatkan segala orang-orang yang saleh untuk Allah kurniakan segala kenikmatan pada tempat itu. Maka nama tempat itu dipanggil jannah ataupun syurga. Nama tempat syurga ni. Cuma syurga ni kalau ditranslate secara literalnya, bahasanya dipanggil kebun. Syurga tu panggil kebun. Itu makna bahasa. Makna istilahnya nama bagi tempat. Tempat apa dia? Tempat yang Allah letakkan orang-orang soleh dan Allah kurniakan kepada mereka di tempat ini segala kenikmatan yang sangat dahsyat. Kenapa dahsyat sangat? Tidak ada kenikmatan yang pernah manusia kecapi. Itu tak boleh cerita. Dahsyat tak dahsyat nikmat.
Tidak ada satu nikmat di dunia yang boleh samakan dengan nikmat syurga. Tidak ada. Ceritalah kesedapan dan kenikmatan dunia yang paling dahsyat tak boleh nak samakan dengan nikmat syurga. Tu dahsyat tak dahsyat. Ini ni tuan-puan. Beza excited tak excited kita. Di dunia ni kita nak buat keriak pahala, dia kena ada excited. Kena rasa bersemangat. Jadi nak excited tu tuan-puan, dia nak nampak dulu. Orang buat doa dengan benda baik ni sebab dia tidak ada semangat, tak ada excited, energi pun tidak ada. Kenapa? Kerana dia tak nampak benda baik tu. Dia tak nampak bakal yang dia dapat. Dia tak nampak kenikmatan syurga sangat dahsyat. Maka siapa yang nampak? Orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala seperti orang-orang yang soleh. Nabi dia nampak. Nabi ni tuan-puan, dia nampak dua. Pertama nampak dengan zahir, dan yang kedua dia nampak dengan hati. Sebab tu Nabi ni, apabila dia cerita secara pengalaman dia. Dia pernah tengok dengan mata kepala dia bagaimana dahsyatnya kenikmatan syurga. Dan bagaimana dahsyatnya azab neraka. Kenapa? Allah memperjalankan. Allah bawa Nabi kita berjalan di syurga dan melihat bagaimana azab neraka. Allah view kepada Nabi kita bagaimana penghuni neraka yang bakal akan menerima azab yang sangat dahsyat. Sebab tu Nabi kita dicerita dengan real daripada hati dia. Dia cuba nak menyelamatkan umat dia, tak nak bagi masuk neraka. Dia tahu dahsyatnya neraka. Dan dia tahu betapa hebatnya syurga. Dia nak bawa umat dia, kalau boleh tuan-puan nak bawa semua umat dia. Walaupun seorang dia tak nak umat dia masuk ke dalam neraka, dia nak semua pastikan kerana syurga. Kenapa? Kerana dia tengok secara langsung dengan mata dia. Dia panggil dengan mata kepala dia. Dia tengok dengan mata dia. Dia dengar dengan telinga dia bagaimana kenikmatan dalam syurga. Dan Allah berikan satu lagi tuan-puan, dia melihat dengan hati dia. Hati dia nampak. Mata pernah tengok dan hati sentiasa fresh, sentiasa segar kenikmatan syurga. Sebab tu kalau Nabi cerita syurga, memang real, seolah-olah kita berada dalam syurga. Kenapa? Kerana Nabi cerita dengan pengalaman. Adapun selain daripada Nabi, dia hanya melihat dengan satu saja, iaitu dia melihat dengan hati dia. Apabila Allah Ta'ala cerita, macam contohlah tuan-puan, saya cerita kepada tuan-puan, saya dah pergi di Istanbul. Tuan-puan dah pergi, contoh sajalah. Saya dah pergi Istanbul, saya balik cerita kat tuan-puan. Tuan-puan tak sampai lagi Istanbul, contoh sahaja. Cantik dan hebatnya Istanbul ini, saya cerita. Saya dah nampak. Dan apabila saya cerita Istanbul ni tuan-puan, memang seolah-olah Istanbul berada depan mata tuan-puan. Kenapa? Kerana saya cerita dengan pengalaman. Saya tengok sendiri, saya rasai sendiri kehebatan Istanbul. Dan saya juga tuan-puan, hati saya ini saya boleh rasai. Dan saya cerita kepada tuan-puan, tuan-puan dengar maklumat itu. Tuan-puan tak nampak dengan mata, tapi tuan-puan boleh menjiwai, merasai. Lalu tuan-puan cerita kepada orang lain. Itu dipanggil tuan-puan boleh cerita kepada orang lain kehebatan tempat ini. Dengan apa? Dengan mata hati tuan-puan. Dengan jiwa. Dengan merasai, menjiwai. Itulah dia para wali. Para wali Allah, para orang saleh, para ulama, mereka cerita tentang syurga, dia tak pernah nampak syurga, tetapi dia merasai dahsyatnya. Allah campakkan zauqiyah. Ini yang kita nak proses melalui jalan tasawuf. Sehingga Allah nak campak kepada kita perasaan syurga sangat dahsyat. Dia tak pernah sampai di syurga, tak pernah tengok syurga, hanya baca info saja, baca hadis Nabi saja, baca karangan-karangan kitab para ulama, tapi ulama menulis dengan jiwa, bukan menulis dengan ada unsur-unsur komersial. Tidak, dia menulis dengan jiwa dia. Ini ulama, beza ulama kita dulu dengan ulama sekarang. Tidak ada sedikit pun kepentingan dan interest lain, melainkan dia menulis semata-mata kerana Allah Ta'ala menyebabkan kita baca itu ada keberkatan, kita baca itu boleh menjiwai dan rasa seolah-olah memang dahsyat syurga. Tu. Jadi kita ni tuan-puan, bakal kaki kita akan berjalan di dalam kebun syurga. Syurga ni, maksud kebun ni tuan-puan, bukan kebun durian macam kita tu.
Dia nak cerita makna terjemuh saja kebun syurga. Syurga tu diterjemuh kepada kebun. Jadi dia nak cerita apa? Berjalan dalam tempat kenikmatan yang nama kenikmatan itu ialah syurga ataupun nama dia kebun. Jangan kata kebun buat apa dia kata. Tengok Durut Musakin. Bukan jenis kebun macam kebun belakang rumah kita. Maksud kebun ni tempat kenikmatan yang ada sungainya di dalam, ada istananya. Nak cerita lebih tak boleh lah. Nak masuk dulu. Nabi cerita lain lah. Tajri min tahtihal anhar. Ini dahsyat tak dahsyat? Orang ini tiru tuan-tuan. Lantai berluksina. Inilah dia. Lantai di syurga. Dan mahligainya, kaki kita akan berjalan dalam istana syurga. Dalam mahligai yang berada dalam syurga. Sangat dahsyat mahligai. Dan boleh pilih untuk dia tidur di mana saja. Kita tidur hari ni tuan-puan, di dunia ni tidur hebat, dia tak boleh menikmati tidur yang nyenyak dan tidur yang hebat di atas katil hebat. Walaupun tilam dia ni harga 2-3 ribu lah contoh harga dia. Tidur pula berjam-jam. Tapi di dunia dia tak akan, Allah tak beri kenikmatan tidur kepada dia. Tak beri. Di syurga nanti tidur yang sangat-sangat nikmat. Nak cerita tak boleh. Ni dalam istana dia ini Allah berikan kepada dia bilik-bilik, setiap katil bertahtakan emas. Ni mahligai ini istana lah. Dan ada pun tangan itu, apa pula dia nak guna tangan ni? Maka dinanti-nanti baginya, bagi tangan mencapai buah-buahan syurga. Tangan inilah yang dia akan guna untuk mengambil buah di syurga. Segala buah yang dia nak, Allah akan beri kepada dia. Kalaulah dia tengok dalam istana dia tidak ada buah yang dia teringin, maka Allah akan berikan kurniakan kepada dia mengikut lintasan dan keinginan dia. Kalaulah dia tengok di syurga deretan buah-buah yang segar, yang tidak kena dengan cita rasa dia, maka dia terlitah di hati dia nak makan buah apa, semua ada. Ini Allah Nabi kata, tidak ada di dalam syurga nanti satu buah yang tidak boleh dimiliki oleh penghuni syurga, melainkan semua buah, apa saja jenis buah yang Allah akan kurniakan kepada dia. Sebab itulah di sini kena lawan apa saja cabaran, kita kena lawan untuk sampai kepada apa? Sampai kepada biwai kita. Impian yang besar kita ialah untuk pastikan sampai ke syurga. Itu saja. Tu. Jadi apabila kita impian kita besar, menyebabkan tak nampak dah cabaran kecil. Tak nampak dah apa saja cabaran kecil. Kita boleh rempuh sebab nampak tawaran besar, pahala besar. Tengok ulama ni, ulama tengok Allah kita nak buat tak mampu. Hidup dia dengan ilmu, hidup dia dengan amalan. Amalan semua hebat. Bukan makna amalan ni amalan zikir saja, pagi sampai malam zikir, bukan. Kita ni minda kita dah terjajah. Sebut amalan ni amalan dia panggil nampak rupa amalan akhirat sajalah. Tidak. Apa saja amalan dia? Paginya masuk kebun, petannya masuk kebun, malamnya solat, bangkit tahajud malam, Qurannya, zikirnya, mengajarnya, mengaram kitabnya. Paginya buat kebun. Ulama dulu buat ladang. Kawan saya, dia pergi ke India. Salah seorang mentor saya. Dia buat bisnes lah. Dia pergi ke London. Daripada London dia singgah di India. Dia kata masjid di London dia pergi ada 32 masjid. 32 masjid, majoriti dia kata hampir ke semua masjid imamnya adalah tahfiz dan dana dia sangat power. Lalu balik daripada London dia singgah di India. Apa yang dia dapat pengalaman berharga di India ni, Maulana India ni terkenal dengan hadis.
Dia alim, nak cari alim hadis India. Maulana ni, dia institusi pondok dia memang ribu. Pelajar dia ribuan. Macam kita universiti lah. Dia pondok baru. Macam pergi di petani lah. Petani ni tuan-puan, jamiah bukan universiti, pondok saja. Tapi pelajar dia ribu. Pelajar Islamik, student dia. Di India, dia kata, setiap pondok ini, dana dia, majoriti dana dia daripada apa? Daripada kebun gandum. Dia pergi ziarah 2-3 pondok pesetrim di India. Ke semua pondok yang dia pergi ziarah, dia sembang dengan Maulana. Maulana ni dia memiliki ratusan hektar. Dia punya kebun gandum. Sebab tu pondok dia power dia punya ekonomi. Pagi aktiviti sebelum masuk kelas, kebun di ladang. Petang lepas kelas ladang. Jadi ekonomi ni power dia. Jadi kawan saya balik cerita, dia kata rupanya di Malaysia ini tak boleh lagi. Sebab di Malaysia ni minda dia masih terjajah lagi. Penjajah datang memisahkan di antara aktiviti ekonomi dengan aktiviti keagamaan. Dia nak Tok Guru duduk ni zikir saja. Nak orang tasawuf zikir saja. Amalan syariat ni lain. Ekonomi bagi kepada dia. Dia kontrol ekonomi. Ini penjajah. Sedangkan ekonomi kita, politik kita kontrol, ekonomi kita kontrol, agama kita kontrol. Kenapa? Karena ekonomi sebahagian daripada agama. Politik sebahagian daripada agama. Nabi kita tuan-puan, tengok bagaimana Nabi mencaturkan. Terbentuknya negara Madinah ni tuan-puan, supporter yang paling power tuan-puan, terdiri daripada apa? Daripada korporat. Dan siapa korporat tu tuan-puan? Orang yang korporat, teknokrat, dan juga orang yang businessman hebat ini terdiri daripada sahabat kabair, sahabat yang besar. Siapa tak kenal? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq jutawan yang tidak di-highlightkan. Dan yang keduanya Uthman bin Affan juga jutawan besar. Dan Abu Bakar khalifah pertama ganti Nabi, orang yang hebat dari segi ekonomi dia. Cuma dia tidak di-highlightkan jutawan saja. Tak perlu dibesar gembur-gemburkan jutawan. Ini kehebatan orang Islam dulu. Uthman bin Affan ini khalifah yang ketiga. Yang keduanya Umar, yang ketiganya Uthman. Umar orang biasa saja. Dia tak jutawan tapi dia bukan miskin. Dia orang yang bukan jutawan, Umar, tapi dia bukan miskin. Dan yang ketiganya ialah Uthman bin Affan lebih kaya daripada Abu Bakar. Uthman bin Affan dia tuan-puan, dia lebih kaya. Dia jutawan. Siapa dia? Kalau kita hari ni tuan-puan, dia ni orang nombor 1 ganti Nabi. Dia kaya bukan kerana jawatan, tidak. Bukan kerana jawatan, dia kaya awal. Sebelum dilantik menjadi khalifah Uthman Affan, dah kaya dah. Abu Bakar sebelum dilantik jadi Nabi, jadi ganti Nabi, dia kaya. Bukan kaya dengan jawatan, tidak. Jangan kita silap faham. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia biasa saja. Dan sahabat Nabi tu pun banyak teknokrat, korporat, businessman yang besar-besar. Mereka inilah mendokong kepada syiar dan gerakan Nabi, gerakan dakwah Nabi. Ini kita kena, minda kita kena buka balik. Habis, last kali tu pun kita dah insya dah, lewat dah. Dah lewat. Ada sembang lebih, tak tengok jam. Tukar sembang dia tak perasan lah. Yang tukar dengar ni lah, bila nak habis ni. Sembang juga dia kata. Okay, nak habis. Dan ada pun tangan itu dinanti bagi tangan mencapai buah-buah syurga. Habis. Dan menyentuh syurga. Seperti itulah segala anggota lain. Ni tangan ini kita nak pegang segala benda yang kenikmatan kita. Pegang buah syurga, pegang bidadari, dengan tangan ni lah. Maka mata hanya ia mata kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga. Mata ni lah paling besar, dia nak melihat benda yang paling tinggi nilai dia, iaitu melihat diri Allah Ta'ala. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Walaupun dia tengok di syurga, tetap Allah Ta'ala bersifat dengan mukhadafatuhu ta'ala lil hawadih. Satu ciri yang kita belajar di dalam 20 ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan.
bukan bermakna kita lihat Allah Ta'ala di syurga nanti ada persamaan dengan benda-benda yang ada di syurga. Tidak ada persamaan. Tetap ciri dia tak sama dengan baharu. Tak boleh cerita apabila kita tengok Allah Ta'ala, tak boleh cerita. Kenapa? Kerana Allah tidak ada benda untuk kita samakan. Ni. Ini aqidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia boleh tengok. Dan tiada ada di dalam negeri dunia. Dan tiada ada di negeri akhirat. Tak sama benda yang ada dalam syurga dan tak sama benda yang ada di dunia. Tak sama dengan Allah Ta'ala. Nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Nikmat yang paling besar, tuan-puan, segala kenikmatan yang kecil semua. Tengok bidadari. Bidadari ni, tuan-puan, pengsan. Sebab tu Allah Ta'ala tak tonjol kita. Kalau Allah tunjuk bidadari di dunia, pengsan semua kita. Dahsyat tak dahsyat, cantik tak cantik dia. Ni tengok biasanya, tengok jelitawan, tengok orang paling cantik di dunia, kita rasa hebat dah. Tapi kalau Allah tonjolkan bidadari di dunia, menyebabkan pengsan manusia. Dia tak boleh tengok, cantik sangat. Mati kerana cantik. Tak berlaku lagi lah. Lepas tu Allah Ta'ala tak tonjolkan. Dan kita tak boleh dengar suara bidadari yang memanggil kita. Tak boleh. Allah tak hijab. Kenapa? Tak sesuai dengan alam dunia. Dia ada suara dia. Suara dia sangat orang panggil apa, nikmat. Ni nak cerita kenikmatan ni, tuan-puan, Masya Allah. Kena baca satu kitab berkaitan dengan bagaimana Allah prosesnya bidadari. Satu kitab dia sangat bagus. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti, diharap-harap baginya bagi mata akan sebesar-besar nikmat, bahawa dia pelihara, jaga mata ni, akan mata ni dengan sehingga pelihara. Jaga sungguh-sungguh. Tu mana sehingga pelihara ni? Jaga sungguh-sungguh. Jangan melakukan perkara haram. Tak payahlah tengok benda yang aurat orang perempuan. Bukan boleh apa pun. Duk ikut keinginan. Bukan nikmat macam kita tengok bidadari. Tapi kalau tengok bidadari, nikmat dia, tuan-puan, sangat dahsyat. Dia rasa nikmat. Kita tengok aurat ni bukan rasa ada apa pun. Kita duk tengok betih orang perempuan, duk tengok muka orang perempuan, nampak cantik sekaligus belagu tu lah. Tak ada nikmat. Bukan nikmat sampai setengah jam tak hilang-hilang. Tetapi melihat bidadari, tuan-puan, nikmat berpanjangan, dia tak habis-habis, tak putus. Rasa syok, rasa seronok, sedap. Nak cerita tak boleh. Nabi menyatakan sesiapa yang minum, dia akan merasai kepuasan yang sangat dahsyat. Yang tak boleh nak cerita nikmatnya dia minum. Kita minum di dunia ni berapa saat saja rasa sedap. Apabila dah lepas di halkum, duduk dalam perut, orang tanya sedap dah tertarik. Sedap dah. Tadi sedap, sekarang sedap apa lagi ya? Tunggu nak kecing lah pula. Kalaulah dalam syurga, air ni nikmatnya, tuan-puan, berterusan nikmat. Ni dahsyat tak dahsyat. Lepas tu kena pergi, tuan-puan. Kena sama-sama pergi melawat syurga. Pergi melawat. Sama-sama kena pastikan boleh masuk syurga. Macam kitalah, jom kita ke Istanbul. Kenapa? Seronok sangat. Syurga lagi dahsyat. Kenapa duk ajak main mengaji sangat ni? Kerana ni tiket kita. Ni salah satu income yang kita nak create. Income inilah untuk kita guna. Memperbanyakkan income kita untuk masuk syurga. Kan nak masuk syurga, Allah nilai di sudut income kita. Pendapatan kita. Ada duit dah. Duit banyak boleh, jom. Boleh masuk syurga. Duit tak cukup, tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga, tak apa lagi. Kata sahabat, kalau boleh duduk, jangan masuk neraka saja. Ni sahabat ni dia nampak dahsyat neraka, dia tak nak masuk langsung. Kalau tak boleh syurga, kata Sayyidina Umar, tak apa, minta ya Allah, jangan kamu letak aku dalam neraka. Tu je. Duduk luar syurga, tak apa. Allah Ta'ala kata, aku letak dua je tempat. Tidak ada di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Kalau tidak neraka, aku letak dalam syurga. Kalau tidak syurga, neraka. Kena pilih dua saja. Kalau kita pilih, tengok tuan-puan, tengok bidadari, nikmat berterusan sampai bila-bila. Tengok isteri kita, nikmat macam tu saja. Tapi kena tengoklah dapat pahala. Ni nak kita larang ni tengok aurah orang lain. Dan dimulia akan dia sehabis-habis mulia. Dimulia ni mana apa? Digunakan mata ini pada tempat yang Allah redha. Itu makna dimulia. Gunalah tempat untuk Allah redha. Tengoklah Quran dapat pahala, tengok kitab dapat pahala, tengok benda dapat pahala. Tengok benda yang ada pahala. Tu. Dan bahawa tiada dikotor akan dia akan mata dengan memandang akan benda yang haram. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung bulan depan tajuk baru. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Kita nak tahu
Perkara apa yang haram kita dengar, perkara apa yang makruh kita dengar, perkara apa yang wajib kita kena dengar, perkara apa sunat yang kita kena dengar. Tu cara nak jaga telinga, sebab modal untuk kita create pahala, dan pahala itu kita nak guna untuk tiket ke syurga, maka nak tahu modal salah satunya telinga kita. Kalau benda tu haram, walaupun sedap dengar, tinggal. Kenapa? Karena sedikit pun tidak boleh memberi keuntungan kita. Bahkan kalau kita boleh lawan sekejap di dunia ini, kenikmatan yang berterusan di syurga kelak, kita boleh dengar nikmat dengan telinga kita di syurga kelak. Nikmat yang berterusan, kita dengar lagu. Dia di sana tuan-tuan, dia ada hiburan. Di syurga Allah Ta'ala bagi hiburan. Di dunia Allah hakkan hiburan yang boleh, hiburan yang tak boleh. Dan tak boleh itu lebih banyak daripada yang boleh. Kalau siapa boleh lawan, siapa boleh tahan, maka Allah akan beri kepada dia segala-galanya, tidak ada batas. Di syurga tidak ada batas, berhiburlah sampai bila. Dia tidak ada batas. Dan antara hiburan yang digemari di syurga ialah nyanyi-nyanyian. Berhibur dengan nyanyian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min 'ibadikal salihin waj'alna min 'ibadikal mutatahhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.